السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ولله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا لعلكم ترجعون.
لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس اجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Masih pada semua Yesus. Tuhan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wajib kita percaya, yaitu mengenai dengan kebangkitan selepas daripada kematian yang disebut sebagai Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhirah, Yaumul Harsy, Yaumul Zalzalah. Namun bagi kiamatnya begitu banyak. Tujuan Allah Ta'ala bagi nama yang banyak kepada kiamat ini adalah maksud manusia ini dia tersentuh di antara salah satu daripada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Namun kiamat itu, bila kiamat, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah qul 'ilmuha 'inda Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya mengenai dengan kiamat. Qul 'ilmuha 'inda Allah, jawablah urusan kiamat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mengetahui kiamat itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan peristiwa kiamat. Dan kiamat ni, kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis Nabi yang Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, falyukrim jarih, dia memuliakan jirannya. Nabi sebut lagi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, mana-mana orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, dia berkata benda yang baik, ataupun liyasmut, ataupun liasmut. Banyak hadis Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini merupakan syariat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan pendapat para ulama mengatakan kalaulah Allah Ta'ala waktu buku iman percaya pada Allah, percaya pada hari kiamat, dua ni sudah merangkumi ke enam rukun. Kerana orang yang percaya kepada Allah mestilah meletakkan dirinya menjadi hamba Allah dengan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada hari akhirat, mestilah dia menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat. Itu perbahasan di kalangan para ulama. Dan gambaran negeri akhirat ini Allah Ta'ala sebut di antaranya lagi suratul Hajj, firman Allah, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati
sesungguhnya gagaran kiamat itu amat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah Ta'ala sebut ketika mana yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari yang mana kamu lihat orang perempuan yang dukung anaknya melepaskan anak daripada dukungan. Allah Ta'ala buat contoh dengan orang perempuan. Karena orang perempuan ni kat mana-mana pun memang dia tak lepas anak dan dukungan. Lain kalau orang lelaki jaga anak, orang perempuan jaga anak. Orang lelaki pegang sekejap, lepas tu lepas tak. Kalau tengok tak, letak situ dia. Tidur atas sofa ini, anak sampai ke jalan raya pada saudara. Orang perempuan ni dia kasih sayang kepada anak. Allah Ta'ala gambarkan orang perempuan pada ketika itu tidak memikirkan lagi anak. Wa tamanna sasukara, tengok manusia mabuk kata Allah. Wa ma hum bisukara, mereka tidak merasa. Walakinna 'adzaballahi syadid, tetapi yang jadi mereka seperti mana orang yang mabuk itu kalau menanggung azab Allah Taala. Itu gambaran kiamat. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Allah sebut iza zulzilatil ardu, apabila bumi ini digoncang dengan goncangannya. Wa akhrajatil ardu, manusia yang berada dalam bumi bergelimpangan. Tengah bertanya, kenapa? Apa dia yang berlaku? Ini gambaran kiamat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman wajib percaya pada kiamat. Soal kiamat nak bila itu soal apa? Jadi 2015 ke, 2016 ke, 2020 ke, atau tak payah fikir bila nak jadi. Tak perlu kita buat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, dan kamu kena lihat bekal apa yang kamu bawa untuk hari esok. Maknanya kalau esok kiamat, bekal apa yang kamu bawa? Kalau esok kamu mati, bekal apa yang kamu bawa? Allah Ta'ala sebut jawab ayat ni, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqullah. Wa tazawwadu, berbekallah kamu, kerana bekal yang paling baik itu takwa pada Allah. Apa dia takwa? Imtisal awamir wajtinabun nawahi, buat apa sahaja disuruh oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang ada Allah, kita hidup sebagai hamba Allah dan kita kena tahu tugas kita sebagai hamba. Di antara disebut oleh seorang ulama, kita hidup di atas muka dunia ini, 3 soalan yang perlu kita jawab. Dan benda itu telah pun dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang pertama, daripada mana kita datang? Yang kedua, untuk apa kita datang? Dan yang ketiga, selepas ini kita hendak kemana? Baik. Yang pertama, daripada mana kita datang? Allah Ta'ala sebut Al-Quran, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi waj'alnahu sami'an basira.
Adakah manusia mengetahui sebelum daripada dia dijadikan, dia disebut-sebut nama dia, nama Timur, nama Jenah, nama Mamat atau? Nah, itu bahasa Belanda, itu boleh bahasa. Dia duduk di mana dan asal di mana? Itu. Saya sudah saya nama Khairul, saya tak tahu saya duduk di mana. Ayah B pun tak tahu walaupun di kerajaan langit. Makcik pun tak tahu, tuan pun tak tahu. Allah Ta'ala sebut, Inna khalaqnal insana min nutfah. Aku jadikan kamu daripada setipis air yang bercampur di antara laki dan perempuan. Itu asal dia. Air bercampur laki dan perempuan. Mak kita, dia menikah dengan ayah kita dulu. Entah dia berorang macam mana, dah tahu lah, atau kerja dia lah, maka dapat kita. Faham kan ni? Bawa tak faham. Nampak? Sebelum daripada hasil manusia, Allah Ta'ala ciptakan manusia yang pertama, yang paling asal, iaitu Adam. Allah Ta'ala ciptakan daripada apa? Berdasarkan kepada dialog iblis yang Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala suruh iblis hormat dan sujud kepada Adam, iblis sebut, khalaqtani min nar, aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, Adam daripada tanah. Tidak mungkin aku akan sujud, akan hormat kepada Adam yang asalnya daripada tanah. Tanah ni tuan-tuan terhormati oleh Allah. Kalau kita fikir lagi tanah ni tempat orang buat sampah, tempat orang luduk, tempat orang berok, tempat orang kecing, tanah, tempat orang pijak. Betul tak? Nak meludah ke tanah, nak muntah ke tanah. Segala sisa bahan makanan semua dialirkan tu, semua ke tanah semua. Nak buang benda kotor, buang ke tanah. Daripada tanah inilah dijadikan kita daripada zat tanah. Sebab tu kita kena makan makanan yang semua datang daripada tanah. Padi orang tanam ke tanah. Apa orang tanam ke tanah? Jom kita. Sehebat mana manusia pun, dia kena bergantung dengan tanah. Kerana dalam tanah ni ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin. Boleh berapa? Kita makan sayur yang menghirup segala vitamin dalam tanah. Makan nasi ada karbohidrat yang dihirup oleh beras dalam tanah. Ikan yang kita makan lumut yang lekat dalam tanah. Ini kaitan kita dengan tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan daripada unsur tanah yang kita panggil sperma, yang kita panggil nutfah air mani, campur laki dan perempuan, maka keluar lagi. Allah Ta'ala letaklah perut. Mula-mula jadi nutfah. Summa min nutfah, summa min alaqah, summa min alaqah mudghah. Allah Subhanahu. Daripada nutfah air jadi alaqah. Alaqah ni daging yang bergantung, segumpal daging. Lepas tu jadi alaqah mudghah, besar sikit, Tuhan masuk tulang. Duduk dalam 3 bulan lebih, Allah Ta'ala masukkan, fanafakhtu fihi min ruh, aku masukkan ruh. Ruh inilah yang tidak diberi kepada semua makhluk kecuali manusia. Nyawa Allah Ta'ala bagi kepada semua makhluk atau makhluk. Ruh Allah Ta'ala kurniakan hanya kepada manusia. Beza di antara nyawa dan ruh. Nyawa ni Allah Ta'ala buat ketetapan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur.
pokok ke haiwan, semua sekali menemui Allah Ta'ala. Semua jadi matikan oleh Allah. Cuma manusia ni bila dia mati, roh dia masih ada lagi. Beza manusia dengan binatang. Allah Ta'ala bagi nyawa kepada binatang, Allah Ta'ala bagi nyawa juga kepada manusia. Binatang Allah Ta'ala tidak bagi akal untuk fikir nak makan apa. Manusia Allah Ta'ala bagi. Kita bergerak nak fikir ni semua dengan kehendak Allah Ta'ala bagi. Kalau tidak, kita tidak dapat berfikir. Apa dia Allah? Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil ruh, Yas'alunaka 'anil ruh, Qulir ruh min amri Rabbi, Wa ma utitum bi'ilmin illa qalila. Mereka bertanya mengenai dengan roh. Jawablah Muhammad, roh itu urusan Allah. Cuma Allah Ta'ala kata kita ada. Tu kita dijadikan daripada dua unsur. Yang pertama unsur tanah untuk dijadikan jasad kita, untuk membesarkan jasad kita. Perlukan vitamin, perlukan karbohidrat, perlukan protein, perlukan zat besi. Satu lagi roh. Roh ni perlukan apa? Roh perlukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kirim dan utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sambung ayat tadi. Amsyadin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Allah Ta'ala sambung. Inna hadaina, aku bagi hidayah. Hidayah inilah makanan kepada Allah. Hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ini ada dua jenis. Yang pertama, orang itu dapat hidayah melalui dia mengaji, dia belajar, dia tahu, dia kaji, maka dia dapat hidayah. Satu lagi hidayah yang memang Allah Ta'ala tunjukkan jalan untuk dia supaya dapat hidayah, gifted daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, manusia tidak boleh memberi hidayah kepada manusia berdasarkan ayat Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh bagi hidayah kepada orang kamu sayang kecuali Allah yang bagi hidayah. Abu Talib, Nabi sayang sekali, dapat saudara dia yang Abu Talib pun sayang kepada Nabi, tak pernah marah daripada Nabi kecil sampai Nabi menerima wahyu sampai dari Nabi, dia tak pernah marah. Bukan sahaja tak pernah marah, tak pernah tanya Muhammad, kenapa kamu buat begitu? Tak pernah tanya begitu. Sementara lagi ni pukul Nabi, kerana Nabi seorang hamba yang disusun rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, Abu Talib yang Nabi sayang, yang banyak berkorban, yang berlapar bersama dengan Nabi. Bila Abu Talib nak mati, Nabi kata, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai bapa saudara, sebutlah la ilaha illallah, saya akan boleh tolong, saya boleh tolong kamu di pada mahsyar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Abu Talib. Memang Nabi bersungguh sangat nak suruh dia masuk surga. Apa? Seorang lagi saudara Nabi nama Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ni ayah kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas yang Abdullah Ibn Abbas. Ibn Abbas ni kalau kita baca sejarah dia orang yang hidup bersama dengan Nabi di zaman usia kanak-kanak. Nabi wafat umur dia lebih kurang dari 12 atau 11 tahun. Dia digelar sebagai Sirarus Sahabat. Dia sepupu Nabi. Ayah dia ni Al-Abbas. Nabi taklah sungguh sangat masuk Al-Abbas ni masuk Islam, sebagaimana noknya Nabi Abu Talib ni masuk Islam. Boleh faham? Abu Talib ni memang Nabi nok dia masuk Islam.
Memang Abu Talib ni memang Nabi sayang kepada dia. Al-Abbas ni kok saudara Nabi juga. Tapi Nabi tak suruh nak suruh dia masuk Islam. Masuk-masuklah terus semua bagi tahu dia. Tapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kok saudara yang dia tak berapa sayang mana sayang juga, tapi tak berapa macam sebagaimana sayang dia kepada Abu Talib. Al-Abbas masuk Islam, tapi Abu Talib tak masuk Islam. Daripada kisah dua inilah kata ulama, Allah Ta'ala ni sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak ada hak untuk memberi hidayah kepada Allah. Boleh faham? Tuan dalam hati ini kita menyuarakan tuan tak payah minum air, tuan tak minum air cakap sikit dekat buat panah telinga je lah. Kemudian penciptaan manusia ini dijadikan daripada tanah. Allah Ta'ala puji penciptaan manusia, puji. Allah Ta'ala sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, demi sesungguhnya aku buat manusia ini dengan sebaik-baik penciptaan. Memang manusia lah penciptaan yang terbaik. Dari segi rupa parasnya, dari segi bentuk tubuhnya, nak banding dengan jin, comel manusia lagi. Jin macam mana ustaz? Mana aku tahu aku tengok jin, tapi dia besar, mungkin besar pada saya atau sama dengan saya tu besar. Cuma lampu bayang-bayang gitu, tu jin. Kita kata jin betul tak tak? Jin tu macam mana? Wallahu a'lam. Tapi kata doktor Ismail kamu, dia kata jangan minta nak jumpa dengan jin kalau rupanya sangat bodoh. Orang tanya Datuk pernah jumpa ke? Pernah tak? Pernah makan nasi dagang sekali dia kata. Dia jawab Datuk Ismail kamu. Jin bodoh dan benda-benda yang lain. Tapi Allah Ta'ala ciptakan kita dengan sebab-sebab kejadian. Hebatnya penciptaan Allah ini. Kata seorang ulama daripada Pakistan, dia sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bulu mata kita. Bulu yang paling halus dalam tubuh kita ni bulu mata. Apa halus sangat bulu mata ni sampai lentik ke apa orang kira? Lentik. Kata lentik. Lentik memang begitu. Halus. Dia tak panjang, dia tak pendek. Ya gitu. Jika Allah Ta'ala buat bulu mata ni macam rambut, makin panjang, letih. Saya ikut di saya elok bulu mata dulu. Bawa nampak orang dulu lama tak gerak bulu mata, tak nampak video banyak. Nampak? Tak panjang. Tugas Allah Ta'ala buat bulu mata dekat dia. Ini kajian. Dia bertindak balas terhadap apa yang kita lihat, sama ada benda itu besar atau kecil. Dan segala habuk yang masuk dalam udara ke mata kita dibersihkan, dikesan oleh bulu mata. Bulu mata ini sebagai suis untuk mengesan habuk yang ada di mata. Kemudian dia berkelip ni adalah satu wiper yang Allah Ta'ala buat di mata kita. Dia kata kalau tuan-tuan tak percaya, dia ni soal tak perlu. Dia kata kalau tak percaya, tuan-tuan cabut bulu mata ni. Tak sampai sebulan, mata tidak akan dapat melihat dengan jelas. Betul kalau kita tak berkelip dulu gitu. Boleh. Apa minit boleh? Nama-nama mata merah, mata berai, mata. Sebab apa? Sebab ada habuk dalam udara. Tetapi bulu mata dia bertindak sebagai mengesan radar, lebih pada radar. Orang cari kapal terbang je lah. Ada kali cari kapal terbang, betul-betul tahu lagi. No, orang yang kata jatuh, orang yang kata penggana,
dia panggil tu bomo bodoh lagi tu. Allah Rabbi, orang Melayu dia tak boleh pisah untuk bomo. Tu ada benda sikit tu bomo, ada lah dia orang berfikiran kuno. Sama sekali. Anak malah nak ulah banyak lah soal kata hilang sebab anak bukan faedah. Nak cakap banyak kita mengaji bidang lain. Tapi anak nak sebut satu benda kepada tuan-tuan pada banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Idza asabathum musibah." Kalau aja. "Idza asabathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Qalu inna lillahi, ay pada Allah tempat kita datang, wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah tempat kita kembali. Nak macam mana Ustaz? Serah pada Allah kan. Mana ada manusia mengetahui benda ghaib? Nabi kata, "Inni a'lamu ghaibah." Kalau aku ni mengetahui benda ghaib, senang je hidup atas muka dunia. Berarti Nabi pun tak tahu benda ghaib. Mari tu orang ni bawa buahnya warna putih, bawa paku, bawa sergak ikan, bagi di kala dok bom. Atau ada teropong doremi. Dia kata ada sini, ada sini. Ini mengalir. Orang mana yang benar dia tak cukup dia saya nak berulah mana Allah Ta'ala. Tapi saya rasa Malaysia cukup-cukup lemah. Kerana bulu orang sorak dia jumpa cara. Kapal terbang besar tu tak jumpa cara. Adang tu. Betul ke tak? Bulu orang sorak kawan tu nak tuduh dia, nak masuk penjara. Boleh cari bulu orang tu sampai kata hilang boleh cari. Kapal terbang orang besar tak ada cari. Maaflah, apa panggil saya tak betul. Ya Rabbi la ilaha illa. Itu asasnya. Walaupun kita bomo tu jadi, jadi Ustaz. Masalah jadi tak jadi itu masalah Allah Ta'ala. Orang sihir pun jadi. Allah kalau tuan-tuan biasa pergi India, India ni berobat dengan tahi lembu je. Betul? Di negara India tu lembu tak sempat tahi dia jatuh ke tanah. Ada je orang tak ada. Nah, India kok tak ada. Kerana tahi lembu di India ni dia kering dia buat kayu api. Ada kayu api di India ni. Lembu bengkok, dia pun letak di dinding tahi lembu tu biar jadi kering. Lepas tu biar kering molek dia pun simpan. Bila nak masuk dia pun ambil bakar. Tahi lembu ni dia asak hijau. Kalau tayar tu dia asak hitam lah. Air tu ni tahi lembu ni dia asak hijau. Lepas dia bakar semua naik asak tu dia pun ambil gandum pun dia tak roti pun. Tu ke India. Wah ini ni buat dengan tahi lembu tu sambil dia. Macam betul ni bukan cobaan betul. Ada seorang tu sakit pinggang, sakit. Jalan ni kaki jalan. Allah sakit lah kita tengok. Tak boleh nak jalan, dua orang pegang. Pergi kat Sami dia, sakit mana? Sakit sini, tu Sami dia ambil tahi lembu. Baca Quran dia lepas dolinar. Muh sedikit, letak di pinggang. Boleh berlari serta-merta. Tu dengan tahi lembu apa tu? Nampak? Ini bermakna soal jadi tak jadi soal daripada Allah Ta'ala. Kita mari dalil satu senang. Isteri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Isteri dia sakit mata satu. Sakit mata sampai merah mata tengah. Lalu seorang Yahudi di depan dia. Yahudi itu kata, "Kenapa matamu?" Dia kata, "Sakit mata." Kamu ikut aku baca. Ikut Yahudi itu baca mantra. Kalau Yahudi itu baca lah mantra dia ajar mantra dia. Bukit kok anu pada bukit kok pakai gitu dah kalau orang berhati tu. Dia baca dia sehat mata di serta. Abdullah bin Mas'ud balik.
baiklah, maka apa? Tak ada orang Yahudi mengajar. Dia ajar apa? Dia baca balik mentera depan suami dia. Suami ni atau masuk ni baca depan Nabi SAW. Nabi kata, hadas syaitan. Itulah dia syaitan. Hadas syaitan. Itulah dia syaitan. Dia yang cocok mata isteri kamu, tok tangan dia gitu. Nak suruh mata isteri kamu sakit. Bila orang Yahudi tu baca mentera, dia pun angkat balik tangan dia. Tujuan untuk mensyirikkan isteri. Bermakna kalau orang bapak guna sihir pun baik juga dengan izin Allah Ta'ala, tetapi syirik. Dalil tengok mana. Memang kalau kita pergi jumpa rumah ni, kita disihir, contoh sihirnya ada. Disihir sakit, pasal sakit, ada terang-terang, macam-macam lah. Kita pergi jumpa rumah katanya orang ni buah ni, dia pun baca mentera. Dia pun atau jin dia sekor. Jin hak orang sini kita tu pangkat dia korporal. Jin tu bomo ni sarjan. Mulai lagi jauh biar aku duduk. Sehatlah sekejap. Sementara orang hak sihir tu mari hantar lagi sarjan meja. Mengapa? Maka tidak berkesudahan benda tu. Kecuali diru'yahkan dia. Dibaca dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Contoh baca ayat kursi, kelebihan ayat kursi. Saya takut masuk rumah ni. Bagaimana riwayat Ibn Abbas, Nabi kata orang yang duduk di rumah ni, orang yang baru masuk rumah ataupun kita panggil baru duduk satu kawasan, baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai akhir, saya tidak ada gangguan jin, tidak ada gangguan syaitan. Itu benda yang dihasah oleh Islam. Oleh kerana kita terpengaruh dengan tahyul, mari cerita dalam TV, cerita tahyul, cerita hantu, langsui, cerita hantu raya. Hantu berbenih. Bila dah nama aku hantu raya, mau aku bagi nama sedap-sedap, beri nama hantu raya. Oh ni langsui, oh ni apa, Kak Limah. Macam-macam, jadi bodoh habis orang raya. Inilah sebab orang yang pegang media ni tidak bermazhab Islam tapi bermazhab sekular. Jadi ini sekular dia tak fikir surga neraka dosa pahala. Adil ambil dosa. Itu orang sekular. Agama candu. Mabuk. Surga ditipu. Nak suruh takut-takut dia surga. Neraka nak suruh takut-takut. Sebab tu bila kita minta konsert diharamkan, boleh dia jawab apa? Dia jawab tak boleh haram. Nak isyak ada tu dia punya pasal. Ini menguntungkan negara. Kepala hokok muka. Bukan buat kuasa. Ya? Maknanya kasar sekitar. Baik, kita kembali pertanyaan asas. Jauh pergi sampai ke Tokomo, sampai ke Pajak Tuhan. Asas kita ni, ya saya sebut tadi kita diceritakan oleh Allah. Baik, itu jelas. Daripada mana kita datang? Di sini. Untuk apa kita dijadikan? Maka Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk jadi hamba. Itu tujuan. Dan menjadi hamba Allah ni tak boleh kita tak. Sebagaimana kita kerja dengan orang. Kerja dengan orang tak ada. Saya tak puas hati kerja dengan orang. Nambah bayar gaji. Tak ada. Saya tak puas hati duduk Malaysia. Suami sangat duduk dua negara. Maksudnya kan ada duit tak ada masalah. Saya tak suka di rumah ni boleh. Tapi tidak boleh kita kata tak suka jadi hamba Allah. Walaupun manusia yang tidak berakidah, bila Allah Ta'ala tentukan sesuatu kepada dia, walaupun dia tak terima, tapi tetap berlaku. Wa idza arada Allah, bila Tuhan ini nakkan sesuatu. Wa idza arada Allah, bila Tuhan ini nak sesuatu, fala maraddalah, tidak ada manusia yang boleh sekat. Itu Allah. Kalau kita rasa tak puas hati dengan sesama manusia, biasa wajib. Biasa. Tanda kita tak
kepada seseorang, kalulah rakyat tak puas hati dengan kerajaan, dia buat demonstrasi. Biasa. Demonstrasi ini benda biasa. Betul. Cuma dia kena kawal, jangan bagi gawat. Kena kawal, jangan bagi merusuh sangat. Kamu nak demonstrasi, tunjuklah perasaan kamu. Aku bagi highway ni pada kamu. Highway utara selatan, beragaklah pokok-pokok. Yang mungkin halang perasaan orang ni, kenapa? Allah Ta'ala ta'ajub halang perasaan orang. Perasaan ataupun nafsu yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qala aflaha man zakkaha wa qala khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, nafsu ni dia boleh jadi jahat, orang kata dia boleh jadi baik. Tapi Allah Ta'ala sebut qad aflaha man zakkaha, berjayalah manusia yang mendidik nafsu. Berarti nafsu, kemahuan ini tak boleh dibuang kecuali dididik dia menjadi kemahuan menurut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah okey hidup atau dunia. Segala benda yang manusia nak, benda yang manusia ya Allah Ta'ala hias kepada manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal 'ard. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Aku hiaskan kepada kamu wahai manusia, nak pada perempuan, nak pada harta. Orang lelaki nak kalau perempuan, orang perempuan nak kalau lelaki. Biasa tu. Tapi nak boleh kena kahwin. Kahwin seorang, dua orang, tiga orang, empat je Tuhan bagi. Cik, dah cuma kita tak kahwin lagi sebab ibu lepas rumah tu bekek sana. Dia kena jenok ibu lepas tu dulu baru boleh. Mantap. Kalau mu nak kahwin, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahid. Munak pada perempuan 2, 3, 4 nikah telah gila kalau munak. Tapi kalau mu tidak boleh dapat anak, nikah salah sudah. Orang perempuan jangan lawan nikah 4. Cuma dia lawan tu lelaki nikah hal, tak apa. Tapi nak lawan, saya tak setuju kahwin 4, tak boleh sebab dia syariat. Tapi kalau lawan, saya tak setuju suami saya kahwin sama lelaki, tak boleh. Kalau kita tahu suami kita tak mampu, cimani. Boleh faham tak? Bermakna kita tak pernah sekat manusia dah apa. Agama yang menyekat kemahuan. Kerana benda itu benda yang memutawakan. Sebab itu saya kata, tunjuk perasaan yang benda biasa. Benda biasa. Allah tu ngayak kerajaan. Kita dengan orang rumah kita, bini kita rumah. Ada tanda demonstrasi ada. Betul? Oh biasalah. Penuh mulut panggil apa? Bila boleh gaji. Tapi bila ada hari dia, nanti Assalamualaikum, salam. Demonstrasi tu. Cuma dia tak ada depan rumah, undur dia dah buat lagi. Dia bodoh kalau begitu. Tapi dia punya perasaan yang bergolok tu. Yang mana kita kena pujuk dia. Begitu juga dengan kerajaan, dengan rakyat. Haji Ahmad Menteri ke siapa kena keluar lah dengan edaran ramah. Terima memorandum. Saya terima memorandum ini dan insya-Allah kita akan kaji kerana saya tahu saya juga ada kelemahan. Kita sama-sama hamba Allah. Perdana Menteri akan cakap gitu kalau dia ingat surga neraka dosa banyak. Oleh kerana dia ingat kerajaan dia punya, aku yang punya, maka segala-gala apa pun dia ingat dia yang punya. Dia tak sedar satu hari nanti Allah Ta'ala akan ambil kerajaan. Allah Ta'ala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha." Katakanlah Allah memegang segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa dia. Kerajaan mana?
semua kita tahu saya. Akan aku nak urus 10 riyal. Sama ada kerajaan tu zalim atau kerajaan adil. Nabi Sulaiman, wa laqad fatanna Sulaiman ala kursiyyihi jasada thumma anab. Sulaiman ni hebat. Jin dia boleh mengintah. Asko-asko dia tidak pada jin. Sekali anta boleh pergi. Ni baru mengintah manusia, baru rasa hebat. Bukan mengintah jin lagi. Oh, kalau boleh mengintah jin, tak boleh mengajar. Dia tengah mengajar ni jin wakak semua. Balik lantai. Tak kesusah. Dan mana kerajaan Nabi Sulaiman walaupun dia kerajaan yang adil? Sebaliknya dia berdoa kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Nabi Yusuf seorang sebuah kerajaan yang mengawal ekonomi begitu hebat. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, qad ataitani min engkau telah berikan kerajaan kepadaku. Wa 'allamtani dan mengajar kepadaku mengenai ilmu takdir ini. Fatirus samawati wal ardh. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kamulah pelindung aku dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin. Dan sebenar-benar orang yang saleh. Dia boleh sebut gitu sebab dia kerajaan yang baik. Tapi tengok pula kerajaan Firaun, laknatullah. Firaun. Kenapa budak Firaun? Orang pula pinang ke? Orang Mesir Firaun. Allah Ta'ala utus Nabi Musa kepada Firaun. Firaun ini dia boleh mengaku dia buat. Alaysa limu tidak lihat kawai rakyat Mesir. Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Sungai yang mengalir itu di bawah kekuasaan aku, yang alirkan sungai ladang-ladang gandum kamu itu semua projek aku. Oh, Firaun dia kata projek ini. Baik, Nabi Musa tanya, siapa man khalaqas samawati wal ard? Baik, Datu aku siapa dia buat langit bumi? Waktu aku duduk atas bumi, atas ada langit siapa dia buat? Firaun tak ada jawab. Dia kata hak Tuhanmu, tapi hak ni nak aku. Masa tu dah jumpa dengan aku tak mampu dah. Dah. Firaun dia punya otak. Tak buat hati kerja Nabi Musa. Nabi Musa seberang sebelah sana. Allah Ta'ala kata, hulurkan tongkatmu wahai Musa. Nabi Musa hulur tongkat. Laut Allah. Allah mana tidak ada sebagian bekas air pun lalu. Tidak ada sebagian bekasan air apa tak ada. Kering tanah pun dibelah oleh Allah. Sampai di sebelah sana Nabi Musa pusing balik. Nak hulurkan tongkat dia nak suruh tutup laut supaya Firaun tak ada lagi. Allah Ta'ala kata, jangan wahai Musa, jangan. Biar. Firaun apa siapa tengok. Dia tak mikir ni projek siapa. Kami menghantar celaka Firaun ni. Memang tak mampu dalam laut tu. Apa dia kata? Wahai tentera dan rakyatmu, tengok. Allah Ta'ala nak tolong kita ni. Nak bunuh Musa yang jahat tu. Allah Ta'ala tengok projek. Wah, ni aku ni. Tuhan tolong kita. Dia punya auta. Apa dalam tu? Tuhan kata, wahai Musa, meletak tongkat kamu sekali lagi, tutup laut. Ila ahadul gharb. Allah Ta'ala kata bila Fir'aun lemah tak mampu. Apa dia sebut? Aku beriman kepada Tuhan Musa. Dan juga aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Tuhan Bani Israel mengikut Nabi Musa. Wa ana awal wa ana minal muslimin. Dan aku daripada orang Islam pada hari. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asayt wa kuntu minal
Ustaz. Memang cakap dengan Fir'aun tak lembut-lembut. Matilah Fir'aun sini ya. Gitu. Itu cara style dia tafsir gitu. Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, tumbak kerajaan tidak ada yang kekal. Maka nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala utuskan pada setiap umat itu nabi. Dan seruan nabi-nabi ajak Allah balik pada Allah Taala sebut, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut." Dan aku bangkitkan pada setiap umat rasul itu, pada setiap umat itu rasul, dan mereka ajak Allah balik kepada Allah Taala. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaum aku baliklah pada Allah. Buka Quran lagi, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah. Kepada kaum 'Ad aku tu Hud, baliklah kamu pada Allah, kata Nabi. Wa ila madyan akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah. Aku tu Nabi Saleh. Nabi Saleh sebut pada kaum ni, baliklah kamu kepada Allah. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah. Sama aku tu Nabi Saleh, baliklah kamu kepada Allah Taala. Madian aku tu Nabi Syuaib, baliklah kamu kepada Allah. Semua prinsip asas membawa balik kepada Allah Taala. Dan itulah benda yang kita nak sebut bahawa kita wajib ajak orang balik jadi hamba Allah. Nabi Muhammad wajib balik jadi hamba Allah. Mula-mula Nabi Muhammad sebut Islam, buat jahiliyah marah. Dia marah bukan sebab Nabi Muhammad tak betul. Dia tahu Nabi Muhammad. Dia marah sebab pengaruh. Orang dia ikut Nabi Muhammad belakang. Orang ikut Muhammad, sokong Muhammad. Aku tak ada penonton. Masalah pilihan raya kalah. Aku stopkan Muhammad supaya tak ada penonton. Kenapa ini bila dia bercakap? Orang kata pengaruh dengan percakapan dia, dan orang tadi masuk Islam. Sebab Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu Tuhan sebut, kecuali wahyu yang datang daripada Allah. Hadis berwahyu, Quran berwahyu. Cuma ada dalam Malaysia sekor ada percaya ke Nabi nama Kasih Ahmad. Adalah sekor. Ada baka juga di Malaysia. Nah, ingat di Mesir je. Di Mesir pun ada, di Jordan pun ada, di Yaman pun ada. Golongan anti hadis ni tuan-tuan, bukan di Malaysia saja, tapi dia merupakan tajaan Freemason Yahudi laknatullah. Dia cuba nak gambarkan Nabi Muhammad ini seorang pemimpin yang hebat, setara dengan Mahatma Gandhi dia, setara dengan Mao Zedong, setara dengan Abraham Lincoln. Tu je Nabi, seorang pemimpin yang pahlawan kiri yang berjaya menentang Abu Jahal yang menjadi kerajaan. Tu sahaja yang dia nak tengok Nabi. Kita yang kita percaya pada Nabi bukan sahaja dia pemimpin yang hebat, tetapi dia seorang Nabi. Nabi ni apa? An-Nabiyyu man indahu nabaun. Nabi-nabi ni orang ada berita. Berita daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Nabi-nabi ni bukan dia dilantik dia jadi Nabi, tapi Allah Ta'ala yang lantik dia. Mudah dia nak faham Kasih Ahmad ni. Tak payah mufti, tak payah ustaz, tak payah orang kampung boleh faham. Pemat dari beruk kapal aku boleh nak faham. Sungguh. Kita tanya dia Kasih, aku nak tanya mu ni. Mu ni tak mengaku Nabi Muhammad Nabi. Mu percaya pada Quran? Ya, saya percaya Quran. Dan Quran itu mari pada siapa kalau tidak dari Nabi? Nabi juga sebut hadis, Nabi juga sebut Quran. Tapi mu boleh percaya pula hak Quran hak Nabi sebut, hak hadis Nabi sebut, mu tak percaya. Dan mu kata sahabat ni pokok yang taksub. Dan mu nak tahu mari di mana hak ni hadis, hak ni Quran, kalau tidak sahabat kita tahu. Kaki je sahabat kumpulkan Quran di zaman Sayyidina Utsman. Dan mu kata sahabat ni bohong, maknanya Quran baru tak boleh bakar. Nak jawab kan? Kalau saya tak jawab, kalau jawab pun apa kata kau dia berpagi. Lah, begitu jawapannya. Kamu nak percaya pada siapa? Takkan ada Ta'ala mari bisik denganmu tengah-tengah malam.
asing, Al-Quran. Gitu. Ada pula orang kata tak salah, pemikiran dia betul. Betul dia kata pemikiran kau jahat. Allah dah mengaji sungguh. Batu bagi anak dah payah debat lah kasih anak. Ada dulu orang nak pergi debat, orang jaking nak pergi debat. Dah payah debat, mu tak udah dia tu jadi kutubi. Orang gila ni, dia kena buat kira orang gila juga. Apa jadi? Sungguh, tak jadi nak cerita orang gila nak terjun bangunan. Dia nak terjun bangunan, tengok bawah nak terjun. Bawah kata jangan cik, nak terjun. Sebab kalah pilihan lagi, contoh nak terjun, sikit-sikit nak terjun. Bawa naik tangga dia, bawa naik aku terjun. Nanti gila. Nah sekali bawa tu kata kita kena cari orang gila juga. Gila cari orang gila, cari kata jumpa lah sekor gila. Duduk di Putrajaya contoh itu. Duduk bawa supik di mari. Tahu supik juga pun plastik lah. Bawa di mari. Cik, kawan cik nak terjun bangunan. Nak buat macam mana? Mudah. Pergi beli pisah jilid. Orang ada kira nak terjun bangunan, dia suruh beli pisah jilid. Nak tanya banyak, mengata gila. Pergi beli pisah jilid. Dia tengok jilid ke jilid? Pacak buaya. Tengok bau. Hak gila di bawah dia kata, turun. Kalau bukan turun, aku tebak bangunan dengan pisah jilid. Nak tebak bangunan dengan jilid. Dia sampo. Hak gila buat tak tengok. Nanti tu gila sungguh. Dia tebak aku gelah aku ni. Turun mana-mana. Tanpa cerita orang gila. Waktu buka hadis tu Lalu dia tu gila. Tak payah pergi bahas dengan dia. Biarkan dia. Cuma ambil tindakan. Sebagaimana kamu ambil tindakan pada orang sesat. Pada Tuhan Harun di Selangor. Nabi Kohar. Kan Nabi Melayu ni 3 Nabi ada. 2 daripada Melayu, 1 daripada Jawa. Ada 3 Melayu Nabi. Ambil tindakan juga pada kasih amat asal. Mudah jadi. Kita yang kita sayang ke Nabi. Sebab ada 2 benda pada Nabi. Satu Muhammad bin Abdullah, satu Rasulullah. Di atas perkataan nama Muhammad bin Abdullah, sifat manusia biasa sama begitu. Nabi nak makan, kita nak makan. Nabi nak tidur, kita nak tidur. Yang tadi lebih Nabi yang kita ikut semua hak dia buat tu kerana dia Rasulullah. Boleh faham? Kalau dia lah orang biasa Muhammad bin Abdullah, kita tak ikut dia. Sebab dia Rasulullah. Muhammad bin Abdullah tu hak mak dia bagi nama, hak datuk dia bagi nama. Rasulullah bin jawab Allah Ta'ala bagi. Yang perlu dia wangi tu sebab dia Rasulullah. Yang air keluar kau celah dari dia pada satu peperangan sebab dia Rasulullah. Dia udah tak mata Sayyidina Ali